Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifa Afiah binti Rahim, nombor matrik 055112. Hari ini saya bersama sahabat saya akan membuat penyembelihan haiwan, iaitu sembelihan ayam. Sebelum itu kami akan membentang beberapa kaedah tentang penyembelihan haiwan menurut Islam. Yang pertama, definisi penyembelihan menurut fiqh mazhab Syafi'i. Zakatul hayawanil ma'kuli bidhambi fi khalqi aw labbatin in qadara alaih wa illa fa bi'aqrin muzhikin haitsu kana. Maksudnya, menyembelih haiwan yang mampu dikuasai serta halal dimakan dengan memotong halkum, saluran pernafasan dan urat merih, iaitu saluran makanan dan minuman, atau mencederakan haiwan dengan kecederaan yang mematikan jika tidak mampu menguasainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging khinsir termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas berhala. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hukum sembelihan adalah wajib, dan binatang yang mati tanpa disembelih adalah dianggap bangkai, najis dan haram dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik. Surah Al-Ma'idah ayat keempat. Seterusnya, syarat-syarat sembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih, iaitu hendaklah beragama Islam atau ahli kitab, hendaklah baligh, hendaklah berakal, tidak dalam ihram haji atau umrah, hendaklah dengan sengaja membaca basmalah. Yang kedua, binatang yang disembelih, iaitu binatang yang halal dimakan. Binatang itu masih hidup, mati dengan sekali sembelihan, wajib putus urat pernafasan, iaitu urat merih, dan urat makanan, iaitu halkum. Yang ketiga, alat sembelihan, iaitu mestilah alat yang tajam seperti pisau. Dibolehkan dari besi atau logam, kayu, buluh, kaca, batu atau alat-alat lain yang ditajamkan, iaitu tidak termasuk gigi, tulang dan kuku. Yang terakhir iaitu tempat sembelihan. Terdapat dua keadaan penyembelihan, iaitu penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa ke atasnya, dan penyembelihan ke atas binatang yang tidak berkuasa ke atasnya. Nama saya Nurul Habibah binti Zulkifli, nombor matrik 056434. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya tadi. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan, iaitu mengenai sunat penyembelihan, makruh penyembelihan dan cara penyembelihan menurut kaedah Islam. Baiklah, saya akan menerangkan sunat sembelihan. Sebenarnya terdapat banyak sunat sembelihan ni. Antaranya yang pertama adalah membaca basmalah, iaitu memulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, dan menghadapkan badan haiwan binatang sembelihan tersebut ke arah kiblat, dan disunatkan juga penyembelih ini menghadap ke arah kiblat semasa melakukan sembelihan. Seterusnya adalah binatang dibaringkan ke atas rusuk kiri, iaitu membaringkan binatang di rusuk kirinya semasa semasa berlakunya penyembelihan tersebut. Yang kelima adalah sembelih pada pangkal leher binatang sembelihan. Seterusnya yang keenam adalah memutuskan 2 urat di tepi batang leher binatang sembelihan, iaitu wadajaini, di mana penyembelih perlu memutuskan kedua-dua urat di kanan dan kiri haiwan sembelihan tersebut. Seterusnya yang ketujuh adalah sembelihan ini disunatkan dilakukan pada waktu siang. Yang ke-8, alat sembelihan ini penyembelih perlu menggunakan alat yang tajam untuk melakukan penyembelihan agar tidak menyeksa haiwan. Antaranya yang boleh digunakan adalah logam, iaitu besi, buluh, kaca, alat-alat yang tajam agar tidak menyeksa haiwan binatang sembelihan. Seterusnya adalah disunatkan juga penyembelihan ni berlaku dengan segera, dengan kadar segera, dan penyembelih ni disunatkan
tidak berada dalam hadas besar ataupun hadas kecil. Dan penyembelih ini juga perlu disunatkan untuk menggunakan tangan kanan semasa melakukan penyembelihan. Juga selain itu, binatang sembelihan ini juga disunatkan, penyembelih disunatkan memberi air kepada binatang sembelihan sebelum melakukan penyembelihan. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkara makruh dalam sembelihan. Perkara makruh dalam sembelihan ni adalah perkara yang bertentangan dengan perkara sunat dalam sembelihan. Yang pertama adalah menggunakan alat yang tumpul, yang mana ia akan dengan menggunakan alat yang tumpul dalam apabila melakukan sembelihan akan menyebabkan haiwan terseksa. Yang kedua adalah menampakkan alat sembelihan kepada binatang. Yang ketiga adalah mematahkan leher binatang sembelihan sebelum nyawanya hilang untuk mengelakkan menyeksa dan mematikan binatang sebelum berlakunya sembelihan. Namun jika leher haiwan terputus, ia tidak membatalkan, hal ini tidak membatalkan syarat dan rukun-rukun penyembelihan, kecuali penyembelih dengan sengaja memutuskan leher binatang sembelihan tersebut. Ini dikira berdosa kerana dianggap melakukan kezaliman dan menyeksa binatang sembelihan tersebut. Yang keempat adalah tidak menyebut nama Allah, dan yang kelima adalah tidak menghalakan binatang sembelihan ke arah kiblat, dan seterusnya adalah melakukan sembelihan di hadapan haiwan sembelihan, di hadapan haiwan lain yang bakal disembelih. Cara untuk melakukan penyembelihan. Yang pertama adalah penyembelih perlu memotong seluruh halkum, iaitu saluran pernafasan, dan seluruh urat merah, iaitu saluran makan dan minum binatang sembelihan. Yang kedua adalah niat sembelihan ketika hendak melakukan penyembelihan. Jika tidak niat untuk melakukan sembelihan, maka tidak sah sembelihan tersebut. Yang ketiga adalah binatang mati kerana sembelihan. Jika penyembelih terlepas pisau dan terkena leher binatang dan terputus urat halkum dan merih, maka daging binatang tersebut tidak halal dimakan kerana dikira bukan binatang sembelihan. Selain itu, binatang sembelihan ni mestilah tidak mati dengan perbuatan lain ketika sembelihan berlaku. Jika telah sempurna syarat-syarat dan rukun-rukun sembelihan, maka daging binatang sembelihan tersebut halal dimakan, kecuali yang dimaksudkan kepada selain Allah dan ataupun menyebut selain Allah ketika sembelihan berlaku, walaupun sembelihan itu cukup syarat dan rukunnya, kerana kemungkinan ketika sembelihan dilakukan, penyembelih berniat untuk penyembahan terhadap berhala dan sebagainya. Hal ini menyebabkan daging binatang tersebut tidak halal dimakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 115 yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembah dengan menyebut selain nama Allah. Menurut kaedah sembelihan dalam Islam ni, terdapat banyak hikmah yang boleh kita dapat. Antaranya, yang pertama adalah boleh mematikan haiwan sembelihan dengan cara yang cepat dan selamat bagi mengelakkan haiwan sembelihan terseksa.